program Cambah Minda ini berkonsepkan diskusi tiga hala yang akan melibatkan tetamu jemputan yang kita undang khas pada pagi ini dan juga ahli Dewan Belia yang turut bersama-sama kita secara atas talian pada pagi ini. Dan untuk makluman para penonton semua, bersama-sama dengan saya pada pagi ini adalah tetamu yang diundang khas daripada Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN Negeri Perak. Beliau adalah Encik Muhammad Zahir Shah bin Muhammad Isa, penolong pengarah Majlis Keselamatan Negara Negeri Perak. Program Pelan Pemulihan Negara ini berterusan dan seterusnya dapat kita mengakhiri pandemik 19 ini dengan jaya insya-Allah. Dan mungkin saya boleh share sedikitlah maklumat berkenaan tentang apa yang disebutkan Pelan Pemulihan Negara ini secara lebih teratur, di mana kerajaan Malaysia menjadi perlu satu plan, iaitu PPI seperti yang sebut tadi, adalah rangka bersandarkan kepada ciri-ciri yang berikut. Pertama, ialah sebuah plan kehadapan yang mengimbangi perlindungan nyawa dan kelangsungan hidup. Keduanya ialah bertujuan memberi ketulusan dan kejelasan, dan ianya adalah kekal dinamik untuk bertindak balas dengan pantas terhadap sebarang perubahan situasi. Dan seterusnya ialah menggunakan pendekatan seluruh negara, the whole nation, ataupun apa yang kita boleh sebut sebagai keluarga Malaysia lah, seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru kita. Dan seterusnya ialah menjadikan asas bagi kerajaan untuk memantau dan menjejaki pelaksanaan. Dan seharusnya pelan pemulihan negara ini juga merangkumi rancangan masa seperti yang tadi untuk melonggarkan sekatan secara berhati dan selamat serta bersandarkan pada kadar vaksinasi populasi. Dulu kan Puan Moderator ya, Warga Sister, kita perasan tak kalau kita rajin tengok sosial media, baca surat khabar, tengok berita utama, berita dan sebagainya, kita perasan tak pada mula-mula program vaksin, kita pasal vaksin, kita usahakan vaksin, yang mana bila mana kerajaan mengumumkan pelaksanaan program vaksin, ramai rakyat Malaysia sebilangan kecilnya beranggapan bahawa ini adalah program yang rugi, yang bazir, yang membuang masa dan tidak perlu untuk kita laksanakan dan kita ambil peduli. Ya, kita faham dan kita akui bahawa pengambilan vaksin ini kalau dilakukan masih belumlah peringkat mandatory, bukan benda yang wajib. Tapi kita harus ingat benda yang melibatkan nyawa, melibatkan kesihatan ni, kalau bukan tak bermula pada diri kita, siapa lagi? So kepada yang seperti saya sarankan tadi kepada brother sisters, tolonglah nasihatkan kepada mereka yang mungkin mengatakan bahawa pengambilan vaksin ini adalah tidak perlu dan sebagainya. Bilangan katil yang digunakan untuk tujuan pesakit COVID ini telah pun berkurangan. Ini memang benar. Sebagai contoh yang nyata dan jelas ialah yang mana berlaku di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kalau brother sister dapat lihat bahawa dulu di KL sendiri, di Lembah Kelang, mereka adalah pusat ataupun paling tinggi datanya, paling tinggi kesnya setiap hari. Tapi kini alhamdulillah sedikit demi sedikit perkara ini telah pun berkurangan. Dan kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, brother sister, kita harapkan perkara ini akan terus berturutan sehingga sampai satu tahap yang kita boleh banggakan lah ya. Apa lagi? Self-test kit, yes. Self-test kit. Mungkin brother sister telah pun lihat bahawa pengumuman kerajaan baru-baru ini untuk melaksanakan harga siling, di mana mungkin sebelum ni harganya hampir RM40, tapi sekarang telah pun dikurangkan. So itu adalah salah satu orang kata apa, langkah proaktif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa semua rakyat Malaysia, amnya dan rakyat Perak, negeri Perak secara ususnya dapat melaksanakan pelaksanaan safe test kit ini secara bersendirian. Jadi macam mana kehidupan anda sepanjang PKP ini? Boleh share dengan saya atau dan juga penonton di sini, boleh share? Saya percaya bahawa saranan-saranan daripada kerajaan lagi-lagilah dengan penerangan oleh Tuan Zahir tadi mengenai Pelan Pemulihan Negara ini, kita sedang menuju ke satu tahap untuk kita capai beberapa matlamat untuk hidup dalam suasana yang lebih maksudnya lebih terbuka lah, lebih longgar
daripada kita dulu yang betul-betul ketat sampai tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kini Pelan Pemulihan Negara ini dapatlah menjadi beberapa saranan kepada kita. Dan antara saya boleh kongsikan kepada semua bahawa kehidupan saya sendirilah dalam suasana Pelan Pemulihan Negara ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini agak tertekan. Saya seorang pelajar, saya seorang student di College University Politek Mara Kuala Lumpur. Saya hari itu SEM 1 saya pergi ke college untuk masuk SEM 1, tapi seminggu je pada tahun 2020 Julai. Seminggu je, lepas tu terus kena evacuate. Terus kena evacuate sampai ke hari ini sudah semester 4 tak masuk-masuk lagi college. Dan kita berharap, dan saya juga berharap agar selepas ini kemungkinan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun dari pihak college saya sendiri dapat memastikan bahawa mungkin ada sistem hybrid dan sebagainya, ataupun boleh memberi keutamaan kepada pelajar-pelajar IPT yang berkeperluan ataupun sudah divaksinasi 2 dos dan sebagainya. Kita telah berada dalam situasi pandemik COVID ini terlalu lama, sudah setahun lebih. Jadi dengan pengalaman kita yang sebelum ni kita jalani hari ini, pastinya akan bertambah lebih baik. Dan apa yang saya nak pujilah kepada khususnya kepada rakyat negeri Perak, kerana dalam kempen yang kami sedang jalankan ni, kami ahli Dewan Belia Negeri Perak, kami sedang berada dalam satu program support lah, kira kita membantu kerajaan negeri di dalam mencapai imuniti yang tahap maksimum lah, insyaAllah. Kami sedang menjalankan kempen vaksinasi Dewan Belia Perak. Jadi hasil saya turun ke lapangan, berjumpa masyarakat dan sebagainya. Belia, golongan pelbagai lapisan masyarakat lah kita jumpa. Pandangan mereka sangat positif. Itu yang saya sangat bersetuju lah dengan pandangan daripada Tuan Zahir Shah sendiri berkenaan dengan penerimaan masyarakat kita sekarang sangat positif. Jadi bila penerimaan masyarakat sekarang sudah positif, jadinya amat baiklah kita pelbagai pihak seperti sahabat saya katakan tadi, Haikal Syahid, kita ambil peluang ini untuk kita panggil lagi lebih ramai masyarakat untuk bersama-sama support kerajaan untuk kita ke arah imuniti yang menyeluruh di setiap kelompok masyarakat. Dan satu lagi, kita terus spreadkan awareness kenapa kita kena ambil tahu terutama berkenaan dengan Plan Pemulihan Negara. Sebab setiap hari kami ada jumpa banyak interview dia, banyak ragam di PPV. Sebab sampai ada orang nak gaduh nak Sinovac saja sebab informasi yang salah yang keluar dari WhatsApp. Sekarang orang tak nak percaya doktor sebenar, mereka percaya doktor WhatsApp. So, doktor WhatsApp ialah sejarah segala mutlaknya. Mereka, orang cakap Pfizer ni ada keberkesanan tinggi, mereka dah start, mereka nak Pfizer sahaja. Bila mereka cakap untuk tak nak Sinovac, baru mereka boycott Sinovac. Ada setengah golongan pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di China, mereka juga yang tolak Pfizer. So kadang-kadang tolak vaksin ni tak apa, asalkan stok ada boleh. Tapi in case di banyak PPV sekarang, Malaysia tengah menghadapi stok yang limited untuk vaksin. Sebab kita yang PPV kita kena ambil stok setiap hari. So kita pun nampak lah, kadang-kadang kita ada stok baru boleh bagi. Kadang-kadang kita netizen di social media mereka tanya kenapa tak bagi walk-in. Tapi walk-in ni terpulang kepada stok yang terhad. Betul. Yang ada kita boleh bagi. Bila kita buat pemeriksaan ke atas buku-buku yang telah disediakan oleh pihak penulis perniagaan ni, ada kalanya bila kita buat test kan, kita nampak seorang individu masuk dia tak nak gunakan handphone dia dengan pelbagai alasan. Dan kita test, memang nombor tak tepat. Kita minta penjelasan. Kadang-kadang mereka kata, terlupa satu nombor, tersilap dan sebagainya. Itu memang biasa berlaku. Begitu juga dengan apa yang disebut oleh saudara Nabil tadi. Bila kita ingin menawarkan vaksin, kita terpaksa sendiri turun ke lapangan, turun ke kampung, turun ke taman perumahan. Seperti mana yang berlaku di negeri, contoh di negeri Johor. Satu pasukan belia turun membawa hello masuk ke sebuah taman, memaklumkan bahawa kita ada bawa vaksin. Kepada siapa-siapa yang belum ambil vaksin, kita boleh terus register. Tolong register ni. Bukan kita pergi register. Tapi beli-beli ni satu orang pergi tolong daftarkan kepada sebuah taman ni yang mana belum mengambil vaksin. Pada pandangan saya mengenai kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan, tentunya dia disambut baik oleh rakyat Malaysia, terutamanya rakyat negeri Perak sendiri, di mana peluang yang diberikan oleh kerajaan ini akan digunakan sebaik mungkin oleh mereka semua, tentunya oleh diri saya sendiri. So apabila kerajaan dah bagi kelonggaran
telah pun divaksin, tentunya segala SOP yang diberikan oleh kerajaan itu tentunya kita tak boleh tinggal lah. So maksudnya dekat sini. So apa yang kita lakukan ini tentunya bergantung juga kepada SOP walaupun kelonggaran itu dah beli kerana apa yang diperkatakan oleh Menteri Kesihatan kita beralih dalam fasa endemik. So makna kita hidup dalam keadaan bersama dengan COVID-19 itu sendiri. Okey, bila kami lalu je mula dah takut dah. Tengok Jabatan Penerangan lalu tu takut kena apa bersama polis ke kan. Jadi benda macam tu sebenarnya bagus juga. Jadi kami akan sentiasa membantu kerajaan sebenarnya untuk memastikan orang ramai terus patuh dalam pengamalan norma baru ini. Jadi untuk yang terakhirnya daripada Cik Zaid sendirilah, apa harapan kepada topik perbincangan kita pada pagi ini, Cik Zaid, silakan. Kita semua tahu bahawa kerajaan kini sedang pun dalam langkah menormalisasikan kehidupan kita dengan endemik COVID-19 ini. Dan seperti yang saya sebutkan tadi kepada Brother Sisters semua, teruslah untuk menyokong dan terus menyokong memperkasakan program-program kerajaan yang akan diadakan, yang sedang diadakan, yang telah pun diadakan untuk bersama memastikan bahawa endemik COVID-19 ini akan terus berkurangan dan seterusnya kita akan dapat kembali ke kehidupan yang normal. Dan sungguhnya walaupun Brother Sisters adalah sebagai kapasiti don, namun ialah bukan sebagai satu batasan untuk Brother Sisters untuk terus bersama-sama dengan kerajaan ataupun dengan kerajaan negeri untuk program-program yang akan dilaksanakan selepas ini. So harapan kami di pihak kerajaan, kalianlah sebenarnya yang sedikit sebanyak telah pun membantu berkongsi maklumat, berkongsi informasi untuk untuk memastikan agar program-program ini terus berjalan dengan lancar dan sempurna dan akhirnya kita akan mencapai komuniti imuniti kelompok dengan jaya, insyaAllah. Ayuh sama-sama rakyat Malaysia kita gelorakan semangat cinta negara kita. Jadi terima kasih sekali lagi daripada saya, Suryani, Jabatan Penerangan Negeri Perak, kepada semua yang bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Dan yang terakhir daripada saya, Sakak pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah lain kali kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.